Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 4 dari kelas B15 akan membentangkan laman web pembelajaran yang dihasilkan pada tugasan lepas berpandukan model edit. Baiklah, pengajaran kami hari ini akan berpandukan model Azure. Sebelum itu, ingin saya perkenalkan diri dan juga rakan-rakan sekumpulan saya. Saya Siti Zakira Imana binti Zahari. Dan bersama saya Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrial Muhammad Rosli daripada kelas B15 dari kumpulan 4. Dan saya Nurul Izzah Atirah binti Azizul Shah dari kelas B15. Okey, baiklah, kembali bersama saya Imana. Kita akan perkenalkan kepada anda apa itu model Azure. Okey, mari kita mulakan dengan A. A bermaksud analisis pelajar, iaitu guru perlulah menganalisis demografi dan juga latar belakang pelajar yang menjadi kumpulan sasaran. Yang kedua ialah S. S bermaksud state the objective. Guru perlulah menetapkan objektif sebelum memulakan pengajaran berpandukan DSKP yang ditetapkan. Yang ketiga ialah select method, media and material, iaitu pemilihan bahan. Guru perlulah memilih bahan yang bersesuaian untuk digunakan sewaktu sesi PDPC. Yang seterusnya ialah U. U bermaksud utilize media and material, iaitu gunakan media dan bahan. Bahan-bahan yang telah dipilih untuk digunakan dalam sesi PDPC perlulah digunakan sepenuhnya dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita beralih kepada R. R bermaksud require learner and participation. Ini bermaksud guru perlulah memastikan bahawa murid-murid bersama mereka, iaitu mengikuti pembelajaran secara aktif bagi membolehkan pembelajaran berkesan. Yang terakhir ialah E, iaitu evaluate and revise, iaitu menilai dan menyemak bahan pembelajaran yang digunakan. Guru perlulah mengenal pasti apa kelebihan dan kekurangan bahan yang digunakan berdasarkan sesi pengajaran yang telah diadakan. Okey, sekarang mari kita pergi secara lebih terperinci satu persatu setiap elemen yang berada dalam model Azure. Kita mulakan yang pertama, iaitu A, analisis pelajar. Okey, beralih kepada slide seterusnya. Kita tengok berdasarkan laman web yang dihasilkan pada tugasan lepas, kumpulan sasaran pelajar yang ditetapkan ialah 30 orang murid lelaki tahun 6, 30 orang murid tahun 6 yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Murid-murid ini terdiri daripada adalah murid yang berasal daripada kelas yang kedua dari 4 kelas. Okey, tempoh pelaksanaan yang disasarkan menggunakan laman web ini adalah 30 minit dan murid-murid didapati mempunyai gadget dan juga capaian internet yang baik, membolehkan pembelajaran akseskan diri dilaksanakan. Apa itu pembelajaran akseskan diri? Mari kita sama-sama baca dan perhatikan apa yang dinyatakan di dalam. Okey, sekarang kita teruskan dengan pembelajaran akseskan diri. Apa yang dikatakan pembelajaran akseskan diri berdasarkan laman web tersebut ialah laman web yang dibina ialah suatu kaedah pembelajaran akseskan diri kerana murid mempunyai autonomi dan juga kawalan kendiri untuk melayari laman web tersebut. Murid boleh melayari laman web tersebut menggunakan sistem navigasi yang telah disediakan pada laman web tersebut. Murid boleh belajar sendiri tanpa bimbingan guru menggunakan laman web yang dihasilkan. Okay, murid juga mempunyai akses kepada sumber pembelajaran dan murid mempunyai tanggungjawab terhadap pemerolehan maklumat berdasarkan laman web tersebut. Jadi, laman web yang dihasilkan ni membolehkan murid tu belajar sendiri tanpa bimbingan guru. Okay, seterusnya ialah yang kedua. Kedua iaitu state objektif. Objektif haruslah dinyatakan berdasarkan DSKP yang ditetapkan. Iaitu DSKP kali ini adalah DSKP tahun 6 dan standard pembelajaran yang standard kandungan yang dikhususkan untuk laman web ini iaitu merumus dan mengamalkan adab terhadap haiwan dalam kehidupan seharian. Menekankan standard pembelajaran iaitu 3 standard pembelajaran iaitu
iaitu menyatakan adab terhadap haiwan, menjelaskan kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan, dan juga menganalisis perbuatan yang dilarang terhadap haiwan. Jadi kita tengok pula standard prestasi yang ditetapkan dalam DSKP tahun 6 ini. Yang pertama iaitu ilmu. Ilmu, murid menyatakan adab terhadap haiwan. Amalinya, murid menjelaskan dan mempraktikkan adab terhadap haiwan. Amalan iaitu murid menjelaskan dan mengaplikasikan adab terhadap haiwan dengan betul. Dan yang terakhir iaitu iltizam, murid menghuraikan dan mengamalkan adab terhadap haiwan secara bersungguh-sungguh dalam kehidupan seharian. Okey. Yang terakhir, maksud saya yang ketiga, bukanlah yang terakhir lagi, kerana kita baru A, S dan juga S. S yang ketiga, yang kedua iaitu standard method, media and material. Okey. Kriteria ini adalah penting untuk ditekankan ketika menghasilkan ataupun dalam pengajaran itulah, sebab kriteria ini akan menentukan sama ada bahan yang kita gunakan untuk pengajaran itu sesuai ataupun tidak. Okey, antara pemilihan kriteria bahan yang ada iaitu pertama, bahan hendaklah jelas dan tepat. Ini penting untuk membolehkan pelajar faham terhadap maklumat yang ingin kita sampaikan. Yang kedua iaitu menarik. Yang ni sangat penting kerana ini akan mengelakkan murid daripada bosan. Jadi kita kena gunakan unsur-unsur warna untuk menarik minat murid. Dan pelbagai lagi dah unsur-unsur yang lain. Yang ketiga, bahan yang dihasilkan haruslah tidak sensitif, iaitu kita tak boleh menyentuh mana-mana isu sensitif masyarakat lain. Ini bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan juga murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum. Yang keempat iaitu mudah dikendalikan. Bahan yang dihasilkan perlulah mudah dikendalikan untuk memastikan kelancaran proses PDPC berlangsung. Yang terakhir ialah bahan baharu. Seperti mana bahan tu perlu menarik, dia perlulah bahan yang baharu bagi mencetuskan rasa seronok dan ingin belajar dalam diri murid dan mengelakkan mereka berasa bosan dengan pengajaran kita. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudari Iza untuk menyambung pembentangan model Ashworth. Seterusnya, kita beralih kepada utilize media and materials, iaitu penggunaan bahan dan media. Penggunaan bahan dan media adalah penting kerana bahan dan media yang betul akan menentukan keberkesanan laman web yang dibina. Elemen multimedia yang diterapkan dalam laman web antaranya ialah teks. Teks merupakan salah satu media utama yang diperlukan dalam pembinaan laman web bagi tujuan penyampaian isi kandungan pembelajaran. Saiz teks yang digunakan adalah jelas dan mudah difahami oleh murid-murid. Selain itu juga, penggunaan style font adalah bersesuaian dengan isi kandungan pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung akan memotivasikan murid-murid untuk meneruskan aktiviti pembacaan mereka menerusi laman web yang dibina. Elemen multimedia yang seterusnya adalah animasi. Animasi yang digunakan mempunyai daya tarikan yang mampu menarik perhatian dan minat murid-murid. Format animasi yang digunakan adalah Microsoft GIF Animator iaitu GIF. Penerapan animasi dalam laman web bertujuan untuk membantu dalam proses pemahaman murid-murid dalam pembelajaran kendiri mereka. Seterusnya, penggunaan video dalam proses penyampaian maklumat berupaya untuk meningkatkan motivasi dalam proses penerimaan maklumat. Kami telah menerapkan elemen video pada set industri iaitu pada awal proses pembelajaran. Maklumat yang disampaikan menerusi video adalah mencapai objektif pembelajaran. Kelebihannya adalah mampu meraih emosi dan mengubah sikap murid-murid. Selain itu juga, ia akan memudahkan proses pengulangan terhadap murid sekiranya murid tidak menerima maklumat yang hendak disampaikan. Elemen multimedia yang terakhir adalah grafik. Penyampaian maklumat berbentuk grafik dalam laman web adalah lebih menarik dengan menerapkan unsur kreativiti dan juga keaslian. Selain itu juga, susun letak paparan skrin adalah dalam keadaan kemas, bersih dan teratur. Yang seterusnya adalah require learner and participation.
iaitu tindak balas pelajar terhadap laman web yang dibina. Dari segi emosi, pelajar berasa seronok dan memberi respon yang positif selepas melayari laman web tersebut. Dari segi kognitif pula, pelajar dapat menjawab soalan ujian dengan betul, iaitu ujian pasca. Pelajar memperoleh maklumat yang diperlukan menerusi laman web yang dibina untuk menjawab soalan dengan tepat. Kita pergi kepada yang terakhir, iaitu evaluate and revise, iaitu menilai dan menyemak semula bahan dalam pembinaan laman web. Objektif pembelajaran tercapai iaitu kami menilai melalui ujian pasca. Keberkesanan penggunaan bahan dilihat dari segi peningkatan skor pada ujian pasca. Dapatan ujian pasca menunjukkan peningkatan prestasi pemahaman para murid. Refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan laman sesawang dibuat bagi tujuan penambahbaikan. Seterusnya, kita beralih pula kepada pautan laman sesawang di mana kami akan membincangkan dengan lebih terperinci terhadap laman web yang dibina. Okey, baiklah. Terima kasih Saudari Iza dan Saudari Imanah atas penerangan tentang model Azure yang digunakan untuk laman web. Okey, sekarang kita akan lihat laman web yang telah kami pilih. Laman web yang telah kami pilih bertajuk laman web Sayangi Haiwan. Okey, laman web ini telah dibina oleh Saudari Iza Atira yang menggunakan subjek pendidikan Islam bab akhlak, iaitu adab terhadap haiwan. Okey, kita akan lihat pada halaman yang utama adalah Cikgu Izzah, dan kita akan lihat ada animasi cikgu yang menunjukkan bahawa pelajar akan merasai adanya kehadiran guru walaupun mereka belajar secara kendiri. Okey, kita akan tengok sampai ke bawah ada objektif pembelajaran. Bila kita tekan, kita akan lihatlah teks yang digunakan adalah jelas dan nyata, dan ayat yang digunakan adalah mudah dan senang difahami oleh pelajar-pelajar. Okay, kat bawah ni ada klik butang di bawah. Maksudnya pelajar-pelajar hendaklah mengklik untuk pergi ke halaman seterusnya. Okay. Dalam laman web ini terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian ilmu, yang di sini pelajar-pelajar akan memperoleh maklumat, dan kedua adalah berkaitan dengan aktiviti, iaitu games dan quiz. Quiz ni adalah bahagian penilaian, iaitu adanya ujian pasca atau ujian pasca. Okey, pertama kita akan tengok bahagian maklumat. Okey, bahagian maklumat, jom menyanyi. Okey, pada halaman ini jom menyanyi, pelajar-pelajar perlu mengklik video YouTube, lagu kanak-kanak daripada Omar dan Hana. Dalam lagu ini kita akan tengok pelajar-pelajar akan dapati macam mana Omar dan Hana berinteraksi dengan kucingnya. Okey. Ini kat bahagian bawah ada gambar-gambar berkaitan dengan haiwan-haiwan yang ada, supaya pelajar-pelajar dapat gambaran macam mana rupa-rupa haiwan ni yang ada dekat dunia ni. Okey. Ada halaman kembali dan halaman seterusnya. Halaman kembali, pelajar boleh kembali kepada halaman utama ataupun meneruskan pembelajaran. Okey, pada halaman yang kedua adalah adab terhadap haiwan. Di sini adanya teks berkaitan dengan adab-adab tentang macam mana kita nak mendekati haiwan atau berinteraksi dengan haiwan dengan secara betul. Dan di sini juga adanya terdapat video. Video supaya pelajar-pelajar ni akan lebih menarik. Dalam video ni adanya audio, ada animasi dan ada juga teks. Dan dekat bahagian bawah adanya animasi cikgu. Okay, halaman seterusnya adalah halaman kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Dekat sini pelajar-pelajar akan dapat maklumat tentang apa kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Okay, ada video, ada animasi, ada GIF. Kat sini ada GIF gambar arnab, singa, dekat mana kawasan rimba. Okay. Ini ada teks kepada kesan adab terhadap kepada haiwan, kepada manusia,
dan kepada alam sekitar. Okey, seterusnya adalah halaman perbuatan yang dilarang terhadap haiwan. Sama seperti halaman-halaman sebelum ini, adanya teks, adanya animasi, adanya avatar cikgu. Seperti saya kata tadi, avatar cikgu ni bertujuan untuk bagi pelajar ni merasai adanya kehadiran guru dalam pembelajaran. Dan seterusnya adanya rumusan. Dekat rumusan ni kita akan menyimpulkan apa yang pelajar-pelajar dapat maklumat daripada laman web ini tentang adab terhadap haiwan. Dan akhir sekali adanya aktiviti. Aktiviti ni merupakan games yang untuk menyelesaikan puzzle. Okay, kat puzzle ni ada kita boleh susun akan betul lah. Dan apabila kalau kita selesai saja menyiapkan puzzle ni. Salah kejap dekat sini lepas selesainya pelajar-pelajar menyelesaikan puzzle, akan ada audio daripada cikgu yang merakam videonya berucapkan tahniah, anda telah berjaya menyelesaikan puzzle ini. Jadi laman web ini sangat menarik. Okay, dan akhir sekali adanya bahagian kuis. Kuis ni adanya ujian pasca. Ujian pasca ni bertujuan untuk melihat sama ada laman web ini berkesan memberikan membantu pelajar untuk memperoleh maklumat ataupun tidak. Semua pelajar boleh jawab. Okey, itu saja daripada saya dan terima kasih.